Jadi kita nak tahu tak Allah bagi nikmat tu nak binasakan kita ke? Allah bagi nikmat tu kasih pada kita. Boleh tahu tak? Boleh tahu? Bila kita dapat nikmat tu kita buat apa? Maksiat ke taat? Kalau guna nikmat tu maksiat, itu tanda Allah nak binasakan kita. Allah tak kasih pun pada kita. Kalau ada dapat nikmat, makin tambah nikmat, makin takut pada Allah, makin tunduk, makin buat kebaikan, makin tolong orang lain apa semua. Tanda insya-Allah Allah bagi nikmat, Allah kasih pada kita lah tu. Tu kena check kan tu. Bukan semua orang dapat nikmat Allah kasih. Ada orang kaya kata apa, tengok saya maksiat tak kena apa pun, Allah tak buat apa kat saya pun. Allah okey lah tu dengan saya. Siapa kata? Kena mengaji dulu. Istidraj tu apa? Nikmat tu apa? Istidraj tu apa? Dalam nikmat ada istidraj. Seperti mana orang kata, pepatah kata dalam bala ada nikmat, dalam nikmat ada bala. Dalam nikmat tu ada bala. Bala tu istidraj. Nikmat satu hari kena. Jadi nampak saya senang amat. Jadi bukan semua orang dapat nikmat kaya, duit banyak orang suka, bukan tu tanda Allah kasih pada dia. Kadang tu tanda Allah binasakan dia. Kena ingat yang tu. Jadi yang Allah senang, paling penting dalam hidup kita adalah bersyukur dan taat pada Allah di atas nikmat dia. Tu saja. Kalau kita dapat maksiat dengan nikmat dia, cepat kembali pada Allah minta ampun. Kalau kita tak minta ampun, terus buat rasa lain clear, rasa tak ada masalah apa, memang akan jatuh ke jurang kebinasaan tanpa min haitsu la ya'lamun, tak tahu. Tak tahu, dia tak tahu. Terus dia tak ada ilmu, dia tak ada kesedaran. Siap dia abang pula tengok saya tak kena apa pun. Contoh pondan pergi ke Mekah, dia tak kena apa pun. Memang tak kena apa memang, sebab Allah nak hancurkan dalam satu masa lagi. Kecuali taubat, segera taubat pada Allah SWT. Setelah tu Allah kata mereka tak tahu. Tak tahu. Min haitsu la ya'lamun, mereka tak tahu. Tak tahu maksudnya tak ngaji lah tu. Tak tahu maksudnya tak sedang lah tu. Siap dia habaq lagi, semua aku dapat nikmat ni Allah kasih pada aku lah. Dia tak ada. Dia tak mengaji apa itu istidraj. Allah senang. Dan kadang-kadang nikmat yang Allah bagi istidraj ni juga bukan dekat nikmat harta, nikmat nama, nikmat duit, nikmat pangkat. Kadang-kadang nikmat mendapat perkara luar biasa. Perkara luar biasa. Dia tak amal mana pun. Ngaji tak bersungguh sangat pun, maksudnya tak amal sangat lah. Taklah taat sangat. Tiba-tiba timbul karamah di diri dia. Itu jaga-jaga bahaya. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang kita hikam, di antara yang membinasakan dan paling bahaya pada seorang murid yang berjalan pada Allah, nak redha Allah ni, nak kenal Allah ni, paling bahaya apa? Karamah telah muncul pada diri dia sebelum dia istiqamah. Tak betul-betul amal lagi, tak betul istiqamah, hati duk lupa Allah lagi, tapi karamah dah main dah. Jangan-jangan tu tak kena hujan. Itu jaga-jaga. Takut-takut itu istidraj. Allah bagi tanpa, bukan time dia maksudnya. Dia bagi supaya orang ni berpaling hati, dan orang ni memang nak yang tu pun Allah bagilah segera. Dia memang zikir, memang nak karamah dah. Maka kadang-kadang tengah perjalanan dapat dah. Sebenarnya kena istiqamah tu. Karamah tak karamah itu bukan urusan kita dah. Itu hanyalah penzahiran kuasa Allah. Bukan nak zahirkan diri kita. Tak ada, itu kuasa Allah SWT nak zahirkan di alam ni. Kan ada di alam ni berlaku luar biasa, ada luar biasa di alam ni. Apa yang luar biasa? Banyak luar biasa. Bumi yang berat punya berat ni pun terapung pun luar biasa juga. Bumi berat terapung tak luar biasa lagi. Belon ringan pun tak ada terapung. Ialah memang graviti apa semua daripada graviti, tapi walaupun luak graviti sekalipun, Allah sana, bumi yang sangat berat boleh terapung. Tak apalah, isu kajian sains lah, tapi di situ dah menunjukkan keesaan kehebatan Allah SWT. Matahari itu panas dan juga bercahaya dari sejak zaman dulu lagi. Tak tahu berapa ratus ribu tahun dah sampai ke hari ni. Sejak manusia diciptakan lagi ada dah tu matahari tu. Matahari, bumi semua siap dah sebelum manusia diciptakan. Berapa puluh ribu tahun, berapa ratus ribu tahun. Tak padam-padam pun, siapa ada bagi panas saja? Allah. Dia bukan ada orang nak pergi kayu, bakar kayu api tu. Di alam ni pun ada ajaib dia. Allah senang. Di alam ni ada berlaku perkara yang ajaib-ajaib. Allah senang. Binatang boleh bercakap tak? Boleh cakap. Ada binatang boleh bercakap. Allah senang. Apa dia lagi ajaib lah di alam ni? Macam-macam lah. Kita pun tak apa tahu lah sangat lah. Benda yang berlaku luar biasa maksudnya, ajaib. Manusia ni dipanggil mukhtasar alam. Manusia tu adalah microcosmic. Microcosmic. Atau manusia ni adalah mukhtasar alam. Manusia adalah ringkasan ataupun himpunan pada alam. Apa yang daripada alam daripada diri manusia. Kerana manusia adalah khalifatullah, khalifah Allah di atas muka bumi ini, di atas muka bumi ini.
Kalau Allah boleh jadikan luar biasa di bumi ini ataupun di langit, Allah juga boleh jadikan luar biasa pada diri manusia untuk menzahirkan kehebatan dan keagungan kehebatan kuasa Allah. Itu karamah sebenarnya tu. Satu kata Imam Sya'rani, Imam Abdul Wahab Sya'rani mengatakan, apabila muncul satu luar biasa pada diri seorang wali ataupun seseorang, lalu kamu ataupun pengikutnya mengingati dan juga merasakan kehebatan dan keagungan Allah, kekuasaan Allah pada diri wali ini, maka itu karamah. Kalau berlaku satu luar biasa, kita nampak ini sebab hebat orang ni, terhijab, tak ingat Allah, dan dia pula, abang tengok saya boleh buat, maka itu adalah istidraj ataupun sihir. Kita ingat apa tengok karamah wali. Saya dengan mata ni pun saya pernah tengok, maksudnya benda, alhamdulillah Allah bagi tengok, maksudnya hidup lagi wali-wali, ada banyak hidup lagi ulama-ulama ni, ada karamah daripada karamah. Kita tengok tu, kita ingat apa? Kita Allah, dia ni orang dekat dengan Allah ni, tengok Allah tunjuk. Benda ni pelik ni dia buat ni. Contoh kan, benda ni pelik berlaku, dia bukan sedang pun. Dia tak abang kita tak nampak. Tentu maksudnya. Jadi Allah SWT itu perkara luar biasa. Kalau kita ingat Allah tu, ingat ni kasih Allah buat macam ni, Allah nak tunjuk dia ni orang baik ni, Allah ni semua. Allah kita dah ingat Allah, tu apa, karamah. Kalau tak ingat Allah, tengok luar biasa pada diri seorang, contohlah Allah SWT, seorang ni keluar tengah hujan ni, ataupun lah ni banjir di Kuala Kedah, dia jalan tahiyat, tengok kita, hebat ni, tak bermohon ni, dia hebat, itulah hampa tak kenal aku. Itu bukan istidraj ataupun sihir. Tak ingat pada Allah hati kita. Karamah mesti ingat pada Allah, sebab Allah buat untuk Allah zahirkan kehebatan Allah, untuk kita ingat dia, tahu, kenal dia tu. Dan wali adalah dalil kepada dia. Wali itu adalah seorang insan yang Allah jadikan untuk menunjukkan kita, untuk mengenal Allah SWT. Itu wali. Nabi Rasul diutuskan untuk bawa kita kenal Allah. Dan wali adalah ulama, pewaris Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Betul? Okey. Itu kata Imam Sya'rani lah. Okey. Terus. Kalau ikut Imam Sahal bin Abdullah, dia kata istidraj ni adalah nikmat-nikmat yang diberikan akan menyebabkan mereka lupa bersyukur. Itu semua istidraj juga. Nikmat makin banyak, makin dapat, makin lupa bersyukur. Makin jauh dengan Allah, makin lupa Allah, makin malas, makin berat. Dulu selawat 1000, lah ni di 10. Lepas tu di 1. Lepas tu dia tak ada apa. Jaga tu. Maksudnya selawat dia banyak-banyak ni. Lah ni orang duk kalut, apa, bekalan makanan tak cukup. Tu bekalan rohani tak cukup pun kena pegang juga tu. Bekalan nak pergi sana tak cukup pun kena pegang juga. Bekalan akan tak cukup, akan putus makanan apa semua. Kena ingat bekalan ataupun dia panggil apa, makanan kerohanian atau bekalan ke sana, ke alam sana, itu lebih penting juga, lebih penting maksudnya. Jadi kita simpan makanan untuk cukup setahun, esok kita mati, makanan tu untuk orang lain. Bekalan untuk ke sana macam mana? Jadi kita pilih jalan tengah. Maksudnya jalan tengah macam mana? Siapa nak mengambil asbab untuk menanam pokok, buat ternakan, untuk simpan makanan untuk cukup setahun, silakan. Itu pernah dibuat oleh Rasulullah sendiri. Dan ada hadis menganjurkan di akhir zaman, di zaman akan berlaku kerosakan ekonomi, Allah SWT, akan terputus bekalan makanan, dianjurkan kita untuk menyimpan bekalan makanan paling kurang untuk cukup setahun. Ataupun tanam ni sepanjang tahun adalah, ternak ni sepanjang tahun adalah, buat yang tu. Ada ulama mengatakan tak payah yang langsung yang ni, cukup zikir. Tapi masalah problem anak kita macam mana? Lepas nak zikir macam mana, anak tak faham lagi, iman dia macam mana? Adik-adik kita yang mampu sikit, iman dia macam mana? Dia perlukan juga maksudnya asbab. Ataupun kita simpan, nanti mungkin ada orang yang ambil. Kita simpan, orang lain yang ambil. Tak apalah, kurang-kurang kita ada khidmat untuk orang lain. Kita makan cakap cukup, lepas tu dah tak ada dah, tak apa, tawakal pada Allah. Yang penting kita dah cuba simpan dan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Anjuran Rasulullah SAW. Kalau kita buka fiqh tahulat, kitab fiqh tahulat, Nubdhah As-Sughra tu, Al-Habib Bakal Adni, pakar dalam ilmu fitan, ilmu akhir zaman ni, fiqh tahulat ni, di akhir-akhir kitab tu kita boleh tengok perbahasan tentang hadis-hadis Rasulullah menganjurkan untuk menanam apa dia panggil apa, pokok-pokok, tumbuhan yang boleh makan atau buat ternakan. Yang tu yang paling bernilai di akhir zaman. Ada orang anjurkan lah ni, pakat simpan mah, makanan tak ada, takkan boleh nak makan mah ke? Makanan yang pertama, mah nombor 2. Bukan mah pertama, makanan tak simpan. Ini sisi sunnah ataupun zahir syariat. Ini syariat.
Hakikat ni serah pada Allah, semua Allah. Tak ada makan minum pun boleh kenyang, boleh itu hakikat. Syariat kena ada juga. Sebab tu kena ada juga. Kena ada juga maksudnya. Tapi kalau kita dengar ulama-ulama, tok guru kita kata tak payah langsung simpan bekalan. Follow boleh, tak ada masalah apa. Nak follow boleh, tak ada masalah apa. Silakan saja. Allah senang. Kita nak ambil dua-duanya. Hak Rasulullah pesan pun kita nak ambil. Hak Rasulullah anjurkan kita nak ambil. Dan amal pun kita buat, itu yang terbaik. Ataupun kita hanya tumpukan amal, zikir, tawakal pada Allah pun terbaik juga. Cuma takut kita tak sampai tu ya. Kita ni bukan wali-wali ni. Perlu juga makanan ni, kita fikir makan juga. Walaupun zikir 10,000 sehari, fikir makan juga, fikir lagi kedai bakcon juga. Pun selawat 30,000 dah. Contoh. Jadi Allah SWT amat. Si goreng siput. Jadi Allah SWT amat. Dan untung bagi orang yang duduk di dekat dengan sungai dan juga laut. InsyaAllah mereka lebih mudah sumber makanan lah. Tak boleh nak belah apa, memang dah sungai paling aswad, paling untung lah negara kita. Kita ni jauh lagi ada sungai. Okay. Tak apa, kita minta dia tolong pergi tangkap lah. Kita ambil lah. Okay. Jadi Allah SWT amat. Akan berlaku zaman krisis makanan. Yang ni bukan berlaku pada zaman lah ni. Dah berlaku sejak zaman Nabi Yusuf AS. Raja waktu tu mimpi tentang dia panggil apa, lembu apa semua, gandum apa semua, tak apa dah ingat lah detailnya, lebih kurang. Lepas tu siapa yang takwilkan mimpi ni? Nabi Yusuf AS. Dia hantar takwil dia, wahai raja, kita kena simpan bekalan makanan. Akan berlaku tahun yang akan datang kemarau, akan habis semua gandum-gandum dan padi-padi, gandum lah sana, tak boleh nak hidup kerana kemarau yang panjang. Maka simpan siap-siap bekalan makanan cukup untuk setahun, kata salah saya, per bulan ataupun setahun. Nanti kena rujuk balik lah untuk tepatnya. Dan Quran sendiri cerita tentang kisah ni. Dan Allah ilhamkan takwil itu pada seorang Nabi, seorang Rasul, dan dibuat oleh raja pada waktu, dan mereka selamat. Negeri mereka selamat. Allah tak ilham kepada Rasul tu, hanya cukup zikir pada Allah SWT. Maksudnya kena ada asbab lah. Rasulullah Nabi Muhammad ni tak makan, tak apa, sebab dia memang diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah. Sepertilah hadis, seorang sahabat nak puasa wisal 3 hari berturut-turut. Rasulullah kata, inni lastu kahayatikum. Sebenarnya aku ni tak sama dengan tubuh badan kamu. Bentuk aku, komponen badan aku tak sama dengan kamu. Aku ni dia panggil apa? Manusia luar biasa lah. Allah buat istimewa. Kerana Allah beri makan dan minum pada aku, di sebelah hadis. Walaupun Nabi tak makan 3 hari kita tengok, tapi Nabi diberi makan dan minum oleh Allah. Masih kuat maksudnya. Kita 3 hari tak makan, terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ataupun sakit, ataupun lembek, ataupun tak larat, tak dia bangun, sakit nah. Rasulullah tak sakit, tak makan 3 hari terturut, 2 hari terturut Nabi puasa, tak sakit, cergah, diberi makan, diberi minum oleh Allah SWT. Okay, jadi dalam Quran tafsir pun dah sebut, ataupun ayat Quran dah sebut tentang takwil Sayyidina Yusuf AS tentang kena dia panggil apa, simpan bekalan makanan. Ini dah berlaku dalam ayat Quran. Ini asbab, mengambil asbab maksudnya. Itu macam itulah. Zaman para sahabat Nabi SAW sendiri pun, waktu mana Rasulullah duduk di Syaib Nabi Abi Talib, waktu tu di pulau Rasulullah, di boykot Rasulullah kena keluar dari Mekah, duduk di Syaib Abi Talib dia panggil, dekat dengan Mekah, tak jauh lah. Waktu tu ada kumpulan-kumpulan dilantik oleh Rasulullah untuk umai bekalan makanan mereka tak boleh berjual beli. Orang Islam semua dilarang untuk berjual beli, di boykot mereka. Rasulullah keluar daripada ni, tak nak buat apa, maka ada orang yang hantar bekalan makanan. Dan ada kata para sahabat, kami waktu tu ada yang sampai tahap putus bekalan makanan. Ada di kalangan kami yang sangat lapang, jumpa kulit-kulit binatang yang ada di kulit unta apa ni, di padang pasir, cuci makan. Ada yang makan kulit kayu, ada yang makan kulit pokok. Saya makan juga tu. Saya Rasulullah buat strategi, hantar juga bekalan makanan. Jadi maksudnya apa? Kita meraihkan orang yang mungkin tak sampai tahap hanya zikir saja. Ada orang tahap dia nak kena makan juga maksudnya, untuk terjaga iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman dia, akidah dia semua dipandang hidup mati daripada Allah, tapi sebab tu kan dia kena ada juga untuk dia lah manusia ni, maksudnya orang awam ni apa semua. Jadi kita tak mahu bertembung dengan mana-mana ulama, kita kasih semua ulama, untuk kita respect semua. Maka kesimpulan yang kita boleh buat, yang pertama sekali, Allah SWT, jangan terlalu panik, jangan terlalu menakut-nakutkan orang lain, itu tak bagus, itu adalah syaitan. Yang kita kena buat adalah menasihati, memberi cadangan yang baik, supaya orang dapat buat tindakan, maksudnya cukup.
Bukan kata nanti kita akan mati dah, habis nanti Yahudi akan mai bos semua akan sembelih kita. Tak payahlah. Hidup mati kita daripada Allah, dan kemenangan Islam Allah dah janjikan. Tak payah fikir tu. Yang pentinglah ni kita buat saja yang diajak oleh sunnah Rasulullah. Kalaupun kita tanam pakat tanam lah ni, kalau bukan untuk bersedia zaman ke depan, memang bagus pun, tak apa masalahnya. Saya dah tengok orang, tanam ni, ni apa ni, zikir semua ni, tanam, mana boleh tu. Kalaupun dia tanam bukan tujuan untuk jaga zaman depan, mungkin tak ada makanan atau putus bekalan, letak tanaman dia tu baik untuk dia. Kata Rasulullah, setiap tanaman kamu yang dimakan oleh binatang itu jadi sedekah untuk kamu. Apa masalahnya? Masih tetap baik benda tu, tak boleh ditolak. Allah SWT. Yang salah siapa? Dia simpan kalau makanan untuk cukup setahun, 10 ton pun dia boleh simpan sekalipun, semayang tak? Hari ni karut dia panggil. Makan nak makan, taat pada Allah tak? Itu karut. Yang tu tak salah, yang tu karut saja. Tak usah ikut orang macam tu. Yang kita pesan ni apa? Yang pertama mesti taat pada Allah, kembali pada Allah. Berita yang keluar pasal krisis makanan ni, siapa yang buat? Bukan Yahudi buat, bukan Rusia buat, bukan Amerika buat, Allah lah buat. Allah jadikan semua tu. Yahudi, perang Ukraine, Rusia, semua sebab saja. Hakikat Allah jadikan makanan akan putus ataupun dah semakin kurang. Laku krisis makanan. Kenapa Allah buat macam tu? Sebab satu ujian kepada, dia panggil apa? Hamba-hamba dia di akhir zaman. Mungkin sebab maksiat, kemungkaran tambah banyak, maka turun musibah ni. Untuk orang beriman bagus, kerana Allah firman dalam Quran, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, la yusibana, tidaklah menimpa kami satu musibah, Allah SWT, atau tidaklah menimpa musibah pada kami illa ma kataballahu lana, melainkan telah ditetapkan Allah SWT. Lana maksudnya baik untuk kami, bukan alaina, lana. Untuk orang mukmin. Tak ada makanan yang baik untuk kita semua orang mukmin. Untuk orang kafir itu satu, dia panggil apa? Musibah dan balak kata mereka. Untuk orang beriman satu rahmat Allah sebenarnya. Lah baru kita fikir nak ikut sunnah Nabi Muhammad, nak tanam, nak belah kambing, ikut sunnah Nabi lah tu, bagus lah tu. Pakai sedang nak usaha, bagus lah tu. Satu benda yang positif maksudnya, bukan negatif. Negatifnya apa? Pakai duduk makan gaji, pakai makan gaji ya. Negatif sikit tu. Gantung dekat bos, tak usaha sikit sendiri. Padahal dalam satu hadis, tak salah ada hadis Nabi Muhammad, betul hadis Nabi, Allah SWT, makanan yang paling barakah, yang terbaik bagi seorang adalah apa yang diusahakan oleh tangan dia. Itu hadis. Pergi tangkap sendiri ikan, cucuk tanam sendiri ubi, belah sendiri kambing makan, itu yang terbaik, tidak ada syubhah. Tidak ada unsur-unsur yang tidak elok ataupun meragukan. Bagus lah pakai nak tanam tu, alhamdulillah. Allah SWT, bagus lah. Cuma hidup flat macam mana, hidup kondominium macam mana? Serah pada Allah nak buat macam mana. Serah pada Allah, tanam zakat boleh lah, ataupun serah pada Allah lah. Okey ya. Yang penting taat pada Allah lah. Kalau taat pada Allah, Allah jadikan jalan keluar, tak ada masalah apa, insya-Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan, Allah akan berikan pada dia jalan keluar. Selesai, cukup benda kat tu. Itu kesimpulan yang kita boleh buat. Kita tak keras, kita tak kata mesti kena simpan makanan, kita hanya cadangkan, kita sebut hadis Nabi Muhammad, ikut. Kalau kata cukup taat, dia memang cukup, selesai. Atau kalau nak simpan, di samping kembali pada Allah, taat pada Allah, Allah jadikan semua ni untuk kita ingat Allah, balik pada Allah, taubat, maka itu yang terbaik lah. Buat dua-dua maksudnya, tanam juga, balik pada Allah, balik juga, zikir juga. Okey ya. Cumanya makanan akan total habis ni bukan zaman kita, tapi zaman Dajjal. Zaman Dajjal ni dia lambat lagi ya, bukanlah ni, bukan 5 tahun lagi, insya-Allah, bukan 2 tahun lagi, bukan, lambat lagi zaman Dajjal ni. Karena sebelum Dajjal keluar, akan keluar dulu Imam Mahdi. Imam Mahdi akan keluar, Imam Mahdi akan zuhur, akan zahir Imam Mahdi. Dia akan merintah, ada hadis kata 5 tahun, ada hadis kata 7 tahun, ada hadis kata 9 tahun. Ada pandangan kata 40 tahun, tak apalah pandangan. Ujung pemerintahan Imam Mahdi barulah keluar Dajjal. Paling kurang kalau Imam Mahdi keluar tahun ni, lagi 5 tahun Dajjal keluar. Paling kurang lah tu. Lepas Dajjal, lepas Imam Mahdi merintah dan juga aman dunia ni, dan juga dia perintah dunia ni, dikalahkan musuh dia. Sampai tahap musuh nak kalah total, Yahudi nak kalah total, barulah keluar Dajjal sebagai menolong mereka. Dan kata ulama, Dajjal keluar sebab marah kepada Imam Mahdi. Asbab Allah yang keluarkan dia, takdir, tapi asbab tu ada. Allah jadikan tiap-tiap dunia ni asbab dia. Dan ada benda yang Allah jadikan tanpa asbab ada juga. Tapi itu dia panggil apa? Sunnatullah, ada asbab lah. Asbab Dajjal keluar sebab marah. Dia dapat tahu Imam Mahdi duk hancurkan kubur dia, Imam Mahdi duk hancurkan musuh dia.
Imam Mahdi kembalikan orang balik pada Allah. Imam Mahdi elokkan balik umat-umat yang rosak, yang pening-pening, yang mabuk, yang gam, semua elok balik semua contoh. Jadi waktu tu Mahdi dia panggil apa? Dajjal marah, akhirnya Allah lepaskan dia. Dia macam marah rontok-rontok, Allah lepaskan dia. Keluar Dajjal, rosakkan balik dunia yang Imam Mahdi telah amankan dan elokkan. Rosak balik dunia, orang rosak balik. Tak lama lepas tu turun pula Nabi Isa AS. Kita lebih hampir kepada zaman yang akan berlaku krisis makanan, zaman berlaku peperangan, zaman berlaku kesusahan. Yang tu lebih dekat pada kita. Lepas tu zaman Mahdi. Ujung semua ni Mahdi. Lah kita di fasa, wallahu alam lah, fasa akan berlaku. Tentara Sufyani akan keluar, tentara yang ganas yang akan bunuh ramai orang, zaliman akan berlaku. Allah SWT Sufyani ni siapa, wallahu alam, adalah kajian-kajiannya, detailnya nantilah. Dan krisis makanan dan sebagainya, itulah zaman kita ni. Zaman Mahdi tak ada krisis makanan. Zaman Mahdi semua mewah, apa semua sedap, apa semua duduk syok semua, aman, bumi, hasil bumi akan keluar banyak. Mai zaman Dajjal ataupun sebelum keluar Dajjal akan berlaku kemarau. Bila berlaku kemarau ni, makanan akan habis, barulah keluar Dajjal. Itu berkenaan zaman Dajjal. Jadi Allah SWT, jadi yang Rasulullah kata dalam hadis, cukup berzikir pada Allah bagi orang beriman nanti di zaman Dajjal. Waktu makanan tak ada, yang tu makanan tak ada total lah. Dan waktu tu hanya bertawakal pada Allah, hanya berzikir pada Allah, dah menjadi kenyang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Sebelah hadis Allah SWT. Tapi sebelum zaman Dajjal tu masih ada makanan, maka simpan lah, maka tanam lah. Kan ada kemarau lah ni sampai mati kan, semua dah mengeringkan ayak, mana ada, masih lagi ayak ada, tanam lah, susah lah. Zaman Dajjal betul ni baru zikir saja pada Allah SWT. Dia panggil apa, yang kita kena buat persediaan tanam apa semua ni adalah Allah SWT. Masih lagi kita mampu maksudnya untuk mengusahakan, dia panggil tanaman ataupun ternakan, masih mampu silakan buat. Sampai tu tahap dah tak mampu dah, kemarau, mati semua binatang, tanam tak jadi, sungai kering. Lepas ni tepi Muhassab tu kering tu sungai, tak ada apa lah. Itu zaman dekat sangat dah Dajjal nak keluar. Waktu tu usaha apa lagi? Zikir lah. Tapi hadis ada, sebab tu ada dua hadis. Ada hadis Nabi kita zikir saja, ada hadis Nabi kita buat tanaman. Seorang hamba Allah bawa kambing ke bukit, maksudnya sumber makanan. Ada hadis Nabi kita bercucuk tanamlah kamu walaupun sebentar lagi akan kiamat. Ada ulama mengatakan maksudnya beramal lah walaupun nak kiamat dah. Tak apalah, mana-mana pun boleh, zahirnya pun boleh, tak apalah. Dia panggil apa, daripada takwil ataupun kias daripada tu pun boleh. Kalau Habib Al-Nadini dia ambil yang maksudnya apa, dia ambil isi pada hadis tu, dia kata Nabi menggalakkan cucuk tanam kerana berlaku kerosakan ekonomi dalam umat dia di akhir zaman. Berdasarkan hadis Nabi kata idza ra'i Allah subhanahu antalidal amatu rabataha wa antal hura wa antara hufatal urata al'alata ri'a syai yatatawwaluna fil bunyan. Ini kata Habib Al-Adni, dia panggil apa, isyarat kepada akan berlaku dua kerosakan. Yang pertama al-hukmu, yang kedua al-iqtisad. Di akhir zaman isyarat hadis ni akan berlaku kerosakan sistem pemerintahan, dah tak ikut cara Islam, zalim, pemerintahan yang hanya masuk duit dan juga pendapatan negara dalam kroni-kroni dan juga orang tertentu, tak selalu sampai orang memerlukan. Ini akan berlaku kerosakan yang tak ikut hukum Islam, yang berlaku kezaliman, riba, apa semua macam-macam lah. Allah SWT. Yang kedua akan berlaku kerosakan iktisad. Iktisad ni apa? Ekonomi. Kata Habib Al-Adni, ekonomi akhir zaman akan rosak kerana apa? Akhir zaman akan datang suatu sistem yang hanya mengutamakan import dan ekspor. Kita ni makanan kita banyak, kita harapkan import maksudnya pada luar. Dan tanah ataupun negara sendiri buat apa? Ya tahu waluna fi bunyan, bina bangunan buat pejabat apa semua, syarikat, tanah-tanah perusahaan, tanah untuk kita makan, ternakan apa semua ni, banyak kita dibuat bangunan, buat rumah, perumahan, buat apa lagi, bangunan, pejabat apa semua untuk peluang pekerjaan apa semua. Tapi sebalik itu sumber makanan makin kurang. Orang makin tinggalkan tanaman, makin tinggalkan ternakan. Orang hanya tumpukan di bandar-bandar untuk kita tahu waluna fi bunyan, bangunan. Ini syarahan macam tu. Akhirnya sistem ekonomi rosak. Rosak dekat mana ni? Rosak dekat Allah SWT. Sebuah negara tu dia hanya harapkan yang luar, sumber yang daripada luar. Kalau luar tu stop, maka akan kebuluran lah dan juga terputuslah bekalan dalam negara.
Yang sebenarnya adalah tiap-tiap rumah dan tiap-tiap kampung mereka ada ternakan ataupun tanaman sendiri yang cukup untuk support satu kampung. Dan semualah kampung satu negara lah tu. Mana ada berlaku tu. Ini problem ekonomi dia panggil. Sistem ni nampak bagus tapi akan berlaku kerosakan. Kerosakan di mana? Bila stop, bila problem isu ataupun krisis dunia, peperangan dan sebagainya, benda ni akan stop. Atau pergaduhan di antara dua negara. Siam tak mau masuk kita, Thailand kita bergaduh, Thailand tak mau masuk. Ni tak mau masuk, ni tak mau masuk. Akhirnya kita tak ada sumber dalam negara. Wallahualam, itu adalah syarahan daripada ulama lah. Maka penting bagi kita untuk kembalikan, untuk pulihkan ekonomi kita macam mana? Galakkan semua untuk tanam balik apa ternakan yang boleh ternak lah di kampung-kampung lah. Kita ternak apanya. Kita ni tanaman lah di bandak-bandak ni. Siapa ada tanah, peduli tanah dia, kata Rasulullah dalam hadis. Jangan bos simen semua dalam rumah. Hak bos simen itu korek sikit. Ada sikit tanaman maksudnya. Bolehlah makan sikit 2-3 hari lagi. Kurang-kurang maksudnya, boleh makan seminggu. Tak apalah. Dapat pahala sunnah tu paling kurang. Lepas tu nak meninggal lah, nak buat macam mana? Urusan Allah lah tu. Ada juga masa dapat pahala juga tu, usaha juga maksudnya. Pahala dapat tak apalah. Okey. Jadi ada dua khilaf ulama lah ni. Tapi kalau kita cenderung pada ulama yang ahli dalam bidang dia. Bidang apa? Kaji ilmu akhir zaman. Ulama tasawuf di bidang dia. Dia cakap bab tasawuf. Ulama fiqh cakap bab fiqh. Ulama tauhid cakap bab tauhid. Ulama tafsir cakap bab tafsir. Ulama hadis cakap bab hadis. Dia ada satu lagi ulama yang alim dalam ilmu fitan, membaca hadis-hadis akhir zaman, baca isyarat-isyarat dari hadis Rasulullah. Istiqraiyah dan istibaqiyah. Kita mengaji dalam ilmu fiqh tahulat, membaca istibaqiyah dengan istiqraiyah, dan keluar daripada situlah pelbagai isyarat-isyarat pada Rasulullah dan bersanad untuk mak akhir zaman. Kira itulah, tak apalah. So nak ikut ulama ni tak apa, ikut ulama ni tak apa. Cuma tengok bidang apa dia cakap. Bidang dia alhamdulillah kita ikut. Kalau bukan bidang dia, terpulang kita nak ikut ataupun tidak ikut. Selagi mana dia bawa untuk taat pada Allah, dia bawa kita untuk tawakal pada Allah, dia bawa kita untuk percaya pada Allah, itu dah bagus dah, alhamdulillah. Cuma di sisi persediaan apa semua tu teknikal, tak apalah, pandai-pandai kita lah. Okey ya. Kita sampaikan apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buatlah tanaman tu apa semua. Okey ya. Yang duk raja tanam pokok bunga ya. Memang lawa tapi nak makan tak boleh. Okey ya. Biar pokok ubi tak lawa sikit tapi makan tak boleh. Okey ya. Orang dulu tak tanam sangat pokok bunga ni. Ada ya sikit-sikit tapi depa banyak halaman depa tu pisang. Orang dulu lah ubi. Tak tahulah zaman dulu lah kita dah tengok, zaman-zaman kita kecil dulu dah tengok lah. Lah ni wallah alam macam mana. Lah banyak busimen saja halaman rumah. Tak apalah macam mana pun. Pulang lah. Nagari. Ada nagari. Awal. Ya. Jadi buat sikit tanaman ternakan lah. Buat sikit lah. InsyaAllah. Allah alam. Okay lah, nak buat tak buat tak apa, ikut terpulang lah macam tu lah. Kita jalan tengah lah. Khilaf pula. Okey. Kalaupun kita ni wali contoh, wali, kita ni mukmin, zikir kenyang dah, tak apalah kita tanam tu online. Ataupun tanam dapat pahala dah. Orang tak makan pun tak apa, binatang makan ni sedekah, tak masalah apa. Apa masalahnya sampai jadi macam jangan simpan makanan, jangan tanam. Kenapa dia tu? Hak satu lagi, simpan tak simpan kita makan, habis kita nanti akan mai Yahudi kuasai kita. Apa dua-dua ni jadi pening macam ni? Relax saja. Tanam tak tanam sudah. Tanam dapat pahala, tak tanam tak dapat pahala tanam. Tapi dapatlah pahala zikir, pahala ngaji, apa semua dapat juga. Pahala amal soleh. Tak ada masalah apa? Bekalan sana nak buat bekalan, nak pergi sana nak pergi alam kubur sana Cukup tak cukup tu yang kena fikir. Zikir berapa kali dah ni? Selawat berapa kali dah? Allah senang amat. Okey, itu. Okey, terus. Jadi kesimpulannya masing-masing untuk buat persediaan. Krisis akan berlaku, memang akan berlaku. Itu bukan main-main, itu memang betul. Itu ujian Allah yang ada di akhir zaman pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar kembali pada Allah, Allah kami jalan keluar. Sabar taat pada Allah, ada jalan keluar. Jalan keluar di antaranya Allah bagi mengaji, dapat panduan, dapat cara dia. Dia tak kalut benar sangat, dia relax saja. Dia tahu mana yang lebih baik, dia tahu mana yang lebih utama, itu taat. Bukan simpan makanan itu lebih utama, taat tak taat, sembahyang tak sembahyang juga. Bukan. Baca tentang krisis makanan, dia panggil apa? Sibuk sangat. Baca pasal krisis makanan tu, pasal pancangan Yahudi, sibuk sangat. Tauhid tak tahu, akidah tak tahu, fiqh pun tak tahu, tasawuf pun tak tahu. Tu tak kena juga tu. Terlebih-lebih pula. Ambil yang penting tu penting dulu, yang tak orang nak penting nombor 2. Ya.
Kembali pada Allah SWT. Terus, jadi itu istidraj. Itu kita nak bahas tentang istidraj. Sebelum ni makanan cukup apa semua, orang terus maksiat pada Allah, istidraj tu dah hilang. Makanan stop macam tu. Istidraj sampai masa binasa. Lah orang macam mana tahu, dulu tak tahu. Pada dulu kena tahu dah. Kalau kami terus macam ni, negara kami terus buat kezaliman, negara kami terus buat tak betul. Kalau kami sebagai pemimpin tak betul macam ni, satu hari mesti kena hujan macam ni. Kalau tahu dulu, stop dah, try and break. Asal dia tak tahu, Allah kata sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istilah ni dia tak tahu, kata Allah. Aku buat dia tak tahu. Sampai satu masa dia dapat tahu, Allah tak boleh nak apa-apa dah. Berlaku dah krisis tu, berlaku dah hujan tu, berlaku dah balak tu. Apa dia apa? Kalau tahu bakat kembali dulu. Kalau tahu bakat tanam apa semua, bakat standby lah dulu, bakat doa dah, zikir dah. Dah baru nak ni. Tak apalah, boleh dah, dan lagi insya-Allah, dan lagi ya. Terus, itu yang berkenaan dengan istidraj. Wallahu alam. Banyak lagi nak cerita surah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Allahumma inna bi'udaka hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.